Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hazrat Izzat, sahabat di Facebook, Nursidah Sidah Sahak, sahabat-sahabat di TikTok, alhamdulillah semua. Said Prof, ahlan salam semua, sahabat dimuliakan Allah sekalian, Anggerik, Ketelia. Terima kasih kerana hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat share kepada teman-teman yang lain yang mungkin free untuk mendengar kuliah pada pagi ini. Mungkin dalam perjalanan ke tempat kerja, sedang berehat di rumah, mungkin ada yang berpuasa pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah beri pada kita kefahaman, beri pada kita kekuatan untuk mengamalkan Islam. Muhammad Khairul Nizar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, rujukan kita pada pagi ini mengurusi tafsir Ibn Katsir. Pada pagi ini kita baca jilid yang pertama, muka surat 270, atas permintaan sebahagian dari tuan-tuan untuk menghuraikan tentang isu Ain, perkara yang berkaitan juga dengan sihir. Laila Muhammad Kamarudin, Zurina Saiful Nizam, Suryati, alhamdulillah semua sahabat yang hadir. Tolong share pada teman-teman kita yang lain. Mudah-mudahan ada jariah satu perkara yang kita nak kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan line clear ya. Tolong update apa-apa perkembangan kat sini. Nampak ke, tak nampak ke, kurang jelas ke. Baik, Radhiyah Marudhiyah, alhamdulillah. Rafisha Osman, Tok Li, Ahmad Razali di Facebook. Itu juga di TikTok, sahabat saya Idrus Salihuddin, Khairul Anwar, Zatu Zahira, Pawan, alhamdulillah ni, Melisa, Dayan, alhamdulillah. Nuri. Baik. Tak mendengar lagi, saya bacakan untuk tuan-tuan ayat 102 surah Al-Baqarah. Ayatnya panjang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada zaman kerajaan Sulaiman AS. Mereka mengatakan bahawa Sulaiman mengajar sihir, padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, iaitu Harut dan juga Marut. Sedang keduanya tidak mengajar satu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cubaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Dan mereka itu, iaitu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan demi sungguhnya mereka telah meyakini bahawa barang siapa yang menukarnya, iaitu kitab Allah dengan sihir, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir kalau mereka mengetahui. Sungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan dapat pahala. Dan sungguhnya pahala di sisi Allah lebih baik kalaulah mereka mengetahui. Baik, ayat ini berkaitan dengan tuduhan Bani Israel dahulu, Siti Zila, Safian Sidan, Barakallahu Fikum, Cik Khadijah, Wali Baza, Cik Iyah, Nur Syadidin, alhamdulillah semua. Allah ibarik fikum. Terima kasih Safian.
Ayat ni berkaitan dengan tuduhan Bani Israel kepada Nabi-Nabi Allah bahawa Nabi-Nabi ini mengajar sihir. Ketika Nabi sampai ke Madinah, tuan-tuan, kita tahu surah Al-Baqarah ni merupakan salah satu surah Madaniyah yang diturunkan Allah selepas Nabi istiqrar. Nabi berada di Madinah. Ya, jadi ciri-ciri surah Madaniyah ni, iaitu surah ni menyentuh tentang hukum. Jadi kalau kita perhatikan isi kandung surah Al-Baqarah ni, terutamanya ayat yang kita fokuskan sekarang, iaitulah orang Yahudi yang ada di Madinah mula menceritakan perkara-perkara yang tidak benar terhadap Nabi-Nabi Allah. Contohnya Nabi Sulaiman dahulu, sebelum Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang dikehendaki oleh kaum Yahudi kepada orang-orang Islam, orang Arab khususnya, mengatakan mereka, kamu jangan hairan sangat melihat Nabi Muhammad itulah. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepadanya itu sebenarnya merupakan sihir. Dulu kami dah experience, kami dah mengalami pengalaman datuk nenek moyang kami, iaitu Nabi-Nabi Allah terdahulu mengajar sihir sebenarnya. Maka mereka pun bawakan kisah Nabi Sulaiman AS. Kononnya Nabi Sulaiman ini mengajar sihir kepada Bani Israel. Itu sebab dia boleh melakukan perkara-perkara luar biasa. Sedangkan kita mengimani seorang Nabi dikurniakan Allah mukjizat. Sihirlah perkara bertentangan dengan mukjizat. Mukjizat satu hadiah daripada Allah. Sihir satu benda yang dipelajari dengan tujuan untuk melakukan kerosakan, kejahatan kepada orang lain. Beza tu. Jadi kaum Yahudi ni tak putus asa untuk mengatakan keburukan terhadap Nabi SAW atas niat supaya orang-orang Arab meninggalkan Rasulullah SAW. Maka mereka menimbulkan cerita-cerita dongengan macam tu. Salam Zainuddin. Barakallahu fikum. Terima kasih. Kita lihat sama tafsiran pada muka surat 276 jilid pertama ni. Dan firman Allah, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada zaman kerajaan Sulaiman. Artinya orang-orang Yahudi yang menolak kitab Allah, yang berdatangan mereka menyelisihi Nabi SAW, mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan-syaitan. Itu apa yang diceritakan, diberitahukan dan dibacakan oleh syaitan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Digunakan ala kerana kasih kata tatlu pada ayat mengandungi makna dibacakan secara dusta. Ini dia bahasa Arab. Wa tab'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Kalau bahasa Arab perkataan tala ala, ia merujuk kepada dongengan, benda yang diada-adakan. Mereka mengada-adakan cerita demikian bagi mengelakkan Nabi SAW mendapat sokongan orang-orang Islam. Jadi mereka nak menimbulkan keraguan dalam hati penyokong-penyokong Nabi ini, bahawasanya Nabi ini sebenarnya bawa sihir. Nabi-Nabi Allah semuanya bawa sihir. Kami punya pengalaman dahulu, Nabi Sulaiman pun membawa sihir walaupun dia mempunyai perkara-perkara khawarik lil adah, perkara-perkara yang tidak sama dengan kebiasaan. Perkara-perkara yang dia bawakan itu, jangan kamu hairan sangat, perkara-perkara pelik ajaib itu semua merupakan sihir. Demikianlah kata golongan Bani Israel Yahudi kepada umat Islam. Baik. Jadi mengungkapan Hasan Basri bahawa sihir telah ada pada zaman Nabi Sulaiman merupakan satu hal yang benar dan tidak diragui, kerana itu kan sihir sudah ada sejak zaman Nabi Musa AS lagi. Sementara Nabi Sulaiman bin Daud hadir setelah Nabi Musa. Jadi untuk mengatakan sihir itu telah ada sejak zaman Nabi Sulaiman, itu bukanlah perkara luar biasa, itu memang kebenaran. Kerana kita baca dalam Al-Quran surah kisah Nabi Musa juga berdepan dengan ahli sihir. Jadi menunjukkan sihir telah ada sebelum itu lagi. Kerana Nabi Musa berada sebelum daripada Nabi Daud bin Sulaiman alaihissalam, ya. Jadi kemudian Allah mengisahkan sebuah kisah sesudah itu. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Juga ada kaitan dalam peristiwa yang berlaku pemilihan Allah untuk Nabi Daud menjadi Nabi Allah SWT, iaitu kisah ketika baginda menentang Jalut, ya. Ini dalam ayat 251. Dan kaum Nabi Saleh yang hidup sebelum Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi mereka, innama anta minal musakharin. Nabi Saleh yang hidup sebelum Nabi Musa pun telah ada tuhmahan atau fitrah terhadap baginda bahawa baginda merupakan seorang ahli sihir. Jadi menunjukkan sihir ini bukan benda baru. Tak menafikan apa yang dikatakan mereka bahawa sihir telah wujud sebelum Nabi Muhammad SAW lagi. Baik. Kemudian kalau kita perhatikan, dalam ayat ini menceritakan kepada kita tentang tanggapan kaum Yahudi bahawasanya Nabi Allah, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu mengajar sihir kepada manusia. Ini merupakan satu pendustaan, satu kepalsuan, satu penipuan, satu perkara yang diada-adakan. Kalau kita perhatikan muka 278 bagi tuan kita kasih pertama ni, walakin asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr
wama unzila 'alal malakain. Tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir yang mengajarkan sihir. Mereka mengajar sihir kepada manusia dan apa diturunkan kepada 2 malaikat. Yang demikian itu kerana orang-orang Yahudi beranggapan bahawa sihir itu diturunkan oleh Jibril dan Mikail. Kemudian Allah mendustakan mereka sedangkan firman-Nya Harut dan Marut merupakan badal dari kata syaitan, itu syaitan-syaitan. Menurut Imam Qurtubi, tafsiran ini benar kerana jamak itu boleh bererti 2 dalam firman Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab, jadi bahasa Arab kalau 2 merujuk pada jamak juga. Contohnya dalam surah Nisa yang telah kita tafsirkan sebelum ni, ayat ke-11, fa in kana lahu ikhwah. Ini isu bahasa lah tuan-tuan. Saya nak terang kepada tuan-tuan, takut tuan-tuan yang tak ada asas bahasa mungkin mengalami kesukaran nak faham. Saya skip pada ayat berikutnya. Baik, Ibn Jarir meriwayatkan dengan sanad melalui Al-Aufi daripada Ibn Abbas mengenai firman Allah, wa ma unzila al-malakaini, dengan apa diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babil. Dia menuturkan Allah tidak menurunkan sihir. Wa ma unzila al-malakain, ma ni berarti nafiyah, dia menafikan. Ya. Baik, wa ma unzila al-malakain, apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babil. Dengan sanadnya daripada Rabi' bin Anas, Ibn Abbas mengatakan Allah tidak menurunkan sihir kepada keduanya. Jadi yang membawa sihir ni sebenarnya adalah syaitan, iblis, bukannya malaikat-malaikat yang Allah utuskan, bukan nabi-nabi Allah. Kemudian Ibn Jarir mengemukakan dengan demikian takwil wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Ini berarti sihir. Nabi Sulaiman tidak kafir. Dan Allah tidak menurunkan sihir kepada kedua malaikat. Tapi syaitan-syaitan itu yang kafir, mereka mengajar sihir kepada manusia di negeri Babil, iaitu Harut dan Marut. Dengan demikian, kalimah di negeri Babil iaitu kepada Harut Marut merupakan ayat yang maknanya didahulukan dan lafaznya diakhirkan. Iaitu lebih lanjut, Ibn Jarir mengatakan, jika ada seorang bertanya kepada kami, apa alasan pendahuluan makna itu? Maka alasannya adalah wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Iaitu mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada zaman kerajaan Sulaiman, iaitu berupa sihir. Nabi Sulaiman tidak kafir. Allah tidak menurunkan sihir kepada 2 malaikat, tapi syaitan-syaitan itu yang kafir. Mereka mengajar sihir kepada manusia di Babil, iaitu Harut dan juga Marut. Dengan demikian, makna malaikat itu Jibril Mikail, kerana para penyihir di kalangan Yahudi beranggapan Allah telah menurunkan sihir menerusi lisan Jibril dan Mikail kepada Nabi Sulaiman. Maka Allah pun mendustakan perkara itu, dan dia beritahu kepada Muhammad bahawa Jibril dan Mikail tidak pernah turun dengan bau sihir, sedangkan Nabi Sulaiman bebas daripada sihir seperti mereka tuduhkan. Bahkan dia beritahu bahawa sihir merupakan buatan syaitan, dan syaitan itu mengajar sihir negeri Babil, dan juga beritahu bahawa di antara yang diajar oleh sihir itu adalah 2 orang bernama Harut dan Marut. Maka Harut dan Marut merupakan terjemahan dari kata manusia dalam ayat ini, sekaligus sebagai bantahan kepada mereka orang-orang Yahudi. Demikian nukilan daripada Ibn Jarir berdasarkan lafaz daripadanya. Maka menurut majoriti para ulama salaf, kedua malaikat itu berasal dari langit dan diturunkan ke bumi, dan terjadilah apa yang terjadi pada mereka. Mengenai kisah Harut Marut ini telah dikisahkan dari sejumlah tabi'in, contohnya Mujahid, Suddi, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Abu Al-Aliya, Zuhri, Rabi' bin Anas, Muqatil bin Hayyan, dan ada yang lainnya dikisahkan pula oleh beberapa orang ahli mufassir mutaqaddim ataupun mutaakhir. Hasilnya merujuk kepada beberapa berita mengenai Bani Israel kerana mengenai hal yang tidak ada hadis marfu' yang memiliki sanad sampai kepada Nabi, yang tidak bicara dengan hawa nafsunya, dan siyak Al-Quran menyampaikan kisah ini secara global, tidak rinci, dan telah jelas lebih percaya kepada apa yang disampaikan oleh Al-Quran seperti yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui hakikat kejadian yang sebenarnya. Baik tuan, begini maksudnya ayat ni. Kalau tuan-tuan nak faham, dia berkaitan dengan seperti yang telah saya sebutkan tadi, Bani Israel, kaum Yahudi yang ada di Madinah, telah menuduh Nabi-Nabi Allah ini mereka merupakan mengerjakan sihir. Mereka lah yang telah mengajar manusia sihir. Lalu Allah menafikan, Allah tidak pernah menurunkan sihir itu kepada para malaikatnya untuk diberikan kepada Nabi-Nabinya seperti wahyu yang diturunkan. Tidak, malaikat-malaikat Allah tidak membawa sihir. Yang belajar sihir ini merupakan syaitan. Jadi tuan-tuan, sihir ni merupakan satu perkara yang luar biasa, yang berlawanan daripada adat. Seorang boleh melakukan perkara, sebagai contohnya terbang di udara, sebagai contohnya dia boleh makan api, sebagai contohnya dia boleh melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan akal. Ini namanya sihir. Pokok pangkalnya tuan-tuan, sihir adalah satu yang dipelajari oleh syaitan, bukannya daripada Allah turunkan kepada malaikat-malaikatnya seperti yang dikatakan oleh kaum Yahudi itu. Baik, dan siapa pula Harut dan Marut ni? Ada kisah-kisah Israiliyat yang sampai
menceritakan kepada kita Israiliyat ni makna kisah-kisah yang sampai tentang daripada nabi-nabi yang terdahulu, dan disampaikan kepada umat Islam selepas itu oleh mereka yang masuk Islam di kalangan kaum Yahudi. Jadi ada di kalangan orang Yahudi yang masuk Islam, mereka membawa dalam keislaman mereka itu riwayat mereka terima daripada datuk nenek moyang mereka. Tentulah berbeza daripada hadis-hadis. Hadis ini satu yang dicatatkan, tapi kisah Israiliyat ni disampaikan dari datuk nenek moyang mereka tanpa melalui pendetilan ataupun tanpa kajian diperhalusi sanadnya, riwayatnya tidak ada. Jadi sebahagian daripada kisah Israiliyat itu dia seperti yang terdapat dalam Islam, dan sebahagian daripada kisah Israel itu bercanggah dengan Islam, dan sebahagian daripada kisah Israel itu nak kata betul kita tidak tahu, nak kata salah pun kita tidak tahu. Ada 3 bentuk cabangnya. Cabang yang menepati Islam kita ambil, yang berlawanan dengan Islam kita tolak, yang tidak, kita tak ada informasi tentangnya, tak ada maklumat tentangnya, maka itu kita tawakuf. Tawakuf maknanya kita tak sebut apa-apa. Jadi ini yang berkaitan dengan Israiliyat. Ini satu topik yang besar tuan-tuan. Dengar baik Kalau dia bertepatan dengan Islam, selain Islam kita ambil, bercanggah dengan Islam kita tolak. Tapi kalau tidak ada maklumat dalam Islam tentang perkara yang dijelaskan melalui kisah Israiliyat itu, kita tawakuf. Tawakuf ni maknanya kita tak ulas apa-apa lah. Kerana kita tidak ada dalil untuk mengatakan ya, untuk mengatakan tidak, maka kita tidak tahu. Jadi tuan, macam ayat mutasyabihat dalam Quran lah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, ayat ini juga merupakan satu ayat mutasyabihat yang kita tidak memahami dengan detail apakah maksud sebenarnya kat sini, melainkan kisah ini sampai kepada kita dalam versi yang lain, iaitu para malaikat ketika diciptakan Nabi Adam, mereka bertanya kepada Allah, mengatakan mereka lebih baik kepada Allah yang mulia Sayyidina Hizan Allah Nasmalaya. Maka Allah telah menguji mereka dengan mengatakan, kalau kamu mengatakan kamu mampu untuk menggaras tanggungjawab khalifah, maka aku beri kepada kalangan kamu ni yang kamu pilih yang terbaik, aku beri kepadanya nafsu sebagaimana aku beri kepada manusia yang kamu kata kamu lebih baik daripada manusia. Maka tuan-tuan, mereka pun memilih Harut dan juga Marut ini. Tarimullah Muhammad Iqbal Samsudin Ashraf Qadar. Ini kisah yang sampai kepada kita dalam episod ataupun dalam rujukan Israiliyat. Baik. Maka yang dipilih ni Harut dan Marut, Allah beri kepada mereka, ni malaikat Harut Marut ni diberi kepada mereka nafsu. Dia malaikat, Allah beri pada nafsu. Sekarang pesan aku kepada kamu, kamu diturunkan ke dunia bagi membuktikan manusia lebih baik daripada kamu atau kamu lebih baik daripada manusia. Aku pesan kepada kamu, kamu turun ke dunia, kamu jangan bunuh orang, kamu jangan berzina, kamu jangan minum arak. Tuan-tuan, maka kedualah malaikat Harut dan Marut ini, iman barakallahu fikum, turun, dan mereka telah diuji oleh Allah SWT. Jadi turun mereka ni, mereka merupakan malaikat. Jadi ketahui oleh manusia yang alim, yang salih, yang wara', maka apa sahaja pertikaian berlaku di kalangan mereka, mereka rujuk kepada Harut dan juga Marut, malaikat ini. Tuan-tuan, jadi banyaklah isu-isu berkaitan dengan hukum, qada', perkara-perkara berkaitan dengan mahkamah, maka mereka dapat selesaikan dengan baik. Mereka malaikat. Sehinggalah ada satu ketika datang seorang perempuan mengadu kepada dua orang hakim ini, judge ini, berkata kepadanya tentang beberapa isu berkaitan dengan tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, berkaitan dengan perkara yang silap faham berlaku dalam kehidupannya. Perempuan ni sangat cantik, tuan-tuan. Maka dipendekkan cerita, malaikat telah pun melakukan, malaikat yang Harut dan Marut ni telah berzina dengan perempuan ini. Tapi sebelum itu telah didahului dengan minum arak, membunuh orang, dan akhirnya berzina dengan perempuan tersebut. Ini kisah yang sampai melalui Israiliyat, tapi tidak ada pembuktian seperti yang saya katakan tadi daripada hadis Nabi untuk mengatakan iya atau tidak. Tapi kisah ini kalau kita perhatikan bercanggahlah dengan apa yang dapat dalam Islam, bagaimana perkara tersebut berlaku, Wallahu a'lam. Tapi yang pentingnya, malaikat ini menyedari kesilapan mereka, iaitu minum arak, bunuh orang, dan kemudian berzina dengan wanita tersebut. Maka Allah telah menghukum mereka
dan menggantung mereka menjadi planet. Allah tidak menerima taubat mereka. Bertanya kepada mereka, kamu nak dosa kamu ini dikira di dunia, dihukum di dunia ataupun di akhirat? Mereka pilih untuk dihukum di dunia, maka Allah telah pun menggantung mereka menjadi planet. Cerita ni tuan-tuan, cerita yang sampai kepada kita melalui Israiliyat, iaitu peristiwa ini disebut oleh Bani Israel yang masuk ke dalam Islam melalui cerita-cerita berkaitan Harut dan juga Marut. Ada keterkaitannya dengan ayat 1-2 yang kita bincangkan ini, kerana Safi Adnan, kerana Harut dan juga Marut ada juga dalam versi Islam yang disebut manusia 1-2 ni, tapi kisah yang dikemukakan dalam versi Bani Israel itu, yang kita panggil Israiliyat itu, nampaknya ada pertindahan percanggahan dengan konsep taubat yang ada dalam Islam. Iaitulah yang pertama sekali, malaikat ni, kalau betul peristiwa ni berlaku, ia merupakan ujian Allah kepada malaikat. Bila ujian Allah kepada malaikat, tentulah tidak patut ataupun perkataan lain kita gunakan yang tidak tepat untuk kita katakan teraniaya mereka ni. Mereka dipilih untuk membuktikan bahawa manusia lebih baik daripada malaikat. Andai malaikat diberi nafsu, mereka pun boleh terjerumus melakukan dosa. Tapi bila dah lakukan dosa, taubatnya tak diterima pula oleh Allah. Ini persoalannya. Dan yang tak logiknya itu digantungkan pula menjadi planet ke, menjadi bintang ke, seperti disebut dalam riwayat itu, hingga ke hari kiamat hukuman itu. Apakah taubat mereka tak diterima oleh Allah, langsung dapat hukuman macam tu? Supaya memberi pengajaran kepada para malaikat, jangan mempertikaikan apa yang Allah kata. Ini semua tak masuk akal lah tuan-tuan. Malaikat ni merupakan makhluk yang paling taat kepada Allah. Apa saja Allah kata, la yusaluna amma yaf'alun wa hum yusalun. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Malaikat-malaikat Allah ni merupakan makhluk yang taat. Dia tak ada nak bersoal Allah. Kalau dia mengatakan, mengapa Allah tidak menjadikan malaikat itu sebagai khalifah di muka bumi, Allah mengatakan tidak, sudah diterima. Tak ada ni dapat tikaikannya. Jadi balik kepada cerita Harut Marut ini, menurut versi orang Yahudi, kisah Israiliyat, dia merupakan malaikat. Rasul ini. Barang baik ni bos. Asrizal Wamiza, Nursikin, sahabat dimuliakan Allah sekalian. Maka untuk mengatakan bahawa malaikat ini telah dihukum oleh Allah dengan cara mereka melakukan dosa yang melibatkan pembunuhan, melibatkan minum arak dan akhirnya berzina, ini kisah yang tidak menepati akal yang waras, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dengan sebab itu saya nyatakan kepada tuan-tuan, Harut Marut ini apakah nama malaikat? Mungkin. Apakah mereka terlibat melakukan dosa besar? Wallahu a'lam. Apakah Allah pernah menguji mereka? Wallahu a'lam. Ini tidak ada penjelasannya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi nampak kisah yang dikemukakan itu ni surah Al-Baqarah ayat 102. Ya? Berkaitan dengan sihir lanjutan yang tuan-tuan tanya kepada saya, itu namanya Ain. Kak Yan, Dr. Nur Faizal, barakallahu fikum, ya. Suhail Ahmad, Hajar Nazrul Akmal, Fiza Kasa, Al-Hasan semua, Suhail Ahmad, ya, Melissa, Zul Husni Salih Sani, barakallahu fikum. Apa khabar Ustaz Zul Husni? Ya. Jadi madailah untuk kita mengatakan finalnya bahawa malaikat-malaikat dan nabi-nabi Allah tak terlibat langsung dalam ilmu sihir yang dituduh oleh kaum Yahudi ni tadi. Kerana tujuan kaum Yahudi tak lain tak bukan hati yang sangat busuk dalam diri mereka itu untuk menjauhkan umat Islam dari nabi mereka. Kerana mereka sudah menyadari dengan penyatuan umat Arab di bawah lembayung Islam ikut Nabi akan menjadi satu ancaman buat mereka. Maka mereka mula mengatakan perkara-perkara dongeng. Al-Hafiz Ali. Jadi apa yang mereka katakan itu merupakan pendustaan kepada Allah SWT, kepada Nabi-Nabi Allah, kepada malaikat-malaikat yang memiliki sifat-sifat yang mulia itu. Baik tuan-tuan, ya. Baik. Muka surat 281 kalau tuan-tuan rujuk 280. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk mengkafirkan orang mempelajari sihir dan memperkuatkannya dengan hadis dinukil oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar daripada Abdullah. Dia berkata, man ata kahinan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Abu Bakar Al-Bazzar dengan sanad yang sahih, siapa yang datang kepada dukun ataupun bomoh dan membenarkan apa yang dikatakan itu, maka sungguhnya dia telah pun kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya dia telah kafir. Jadi bahaya tuan-tuan, ya. Orang belajar sihir ni, dia mendedahkan dirinya kepada kekufuran. Safi Adnan,
Ya, lebih lanjut lagi kalau kita perhatikan, terdapat hadis seperti disebut oleh Al-Imam Diyauddin Al-Maqdisi dalam kitab dia bertajuk Tawabin. Begitu juga dalam tafsir Ibn Katsir ini menceritakan tentang ada seorang perempuan pada zaman Nabi SAW. Dia mungkin mengalami tekanan kerana suaminya bertindak zalim, menganiaya dia, memukulnya. Oleh sebab itu satu hari dia telah mengambil keputusan untuk belajar sihir. Jumpa dengan seorang perempuan ahli sihir untuk belajar sihir. Maka perempuan itu pun menjanjikan kepadanya untuk datang pada waktu yang lain ataupun waktu itu juga. Maka tiba-tiba di hadapan wanita itu terdapat 2 ekor anjing besar warna hitam. Kedua-duanya menaiki anjing tersebut. Anjing itu pun terbang pergi, tuan-tuan, macam cerita dongengan ya. Anjing itu terbang pergi ke tempat Babil namanya. Babil yang kita baca dalam ayat ini. Sampai saja di tempat itu, maka ahli sihir wanita itu pun meninggalkan perempuan itu. Perempuan ni tadi nak belajar sihir, namanya Tawalah, tuan-tuan. Tawalah ni makna ilmu untuk menundukkan suami, kerana suaminya suka menganiaya dia. Ya, kita jadi para suami ni janganlah menganiaya isteri. Amatlah berdosa kita ni bila kita marahi isteri di hadapan anak-anak, sedangkan isteri itulah yang melahirkan anak-anak. Hina sangat isteri itu di hadapan anak-anak dengan apa yang kita katakan, tindakan yang kita lakukan. Yang kadang-kadang itu sebab bila marah ni, tuan-tuan, tinggalkan saja, jangan jawab, ambil air sembahyang, pergi duduk jauh-jauh, tenangkan fikiran. Maka balik pada cerita wanita ni tadi, dia belajar ilmu sihir penunduk dengan tujuan untuk menundukkan suaminya yang dianggap zalim padanya, tuan. Maka mereka pun sampailah dekat Babil menaiki anjing hitam ni tadi. Bayangkan, tuan-tuan ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai saja di tempat itu, wanita itu berkata, engkau pergilah belajar daripada 2 lelaki yang ada kat situ. Inilah Harut Marut. Pergilah kepadanya. Maka wanita yang nak belajar sihir tadi pun pergi kepada 2 orang lelaki itu. Keadaannya pelik, kakinya tergantung ke atas, kepalanya ke bawah. Maka lelaki itu bertanya kepada perempuan datang nak belajar sihir tadi, apa tujuan kau datang? Kau nak belajar sihir? Ya. Jangan belajar sihir. Belajar sihir ni akan memudaratkan agamamu. Perempuan tu menegaskan, aku nak belajar juga. Tuan-tuan, ahli sihir tu mengatakan, lelaki yang bergantungan itu berkatakan, jangan, sihir ni memudaratkan kamu, macam ayat yang kita bacakan ini dalam 102 surah Al-Baqarah ni. Itu apa yang Allah nyatakan. Apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Apa yang dipelajari itu tidak memberi mudarat kepadanya. Mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepada mereka dan tidak memberi manfaat kepadanya. Nampak, tuan-tuan? Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka pelajari sesuatu yang memberi mudarat, mereka tidak memberi manfaat. Sungguhnya mereka telah yakin bahawa barang itu akan, barang siapa menukarkan kitab Allah dengan sihir, maka tiada baginya keuntungan di akhirat. Maka 2 orang yang tergantung ni berkata kepada wanita tersebut, jangan belajar sihir. Sihir tak guna untuk kamu. Carilah cara lain untuk mendamaikan diri kamu dengan suami kamu. Jangan belajar sihir. Perempuan kata, aku dah datang daripada jauh, aku nak belajar juga sihir. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, yang mulia Puan Tengku Azani, apa berlaku sekarang? Akhirnya bila dia mendesak, dia konsisten, dia tetap nak belajar sihir juga. Maka 2 orang lelaki yang bergantungan itu berkata kepada wanita ini yang datang dari jauh, dari Madinah ni, kau nampak ada unggun api di situ, pergi kencing kat situ. Pergi kencing di situ, kemudian balik semula ke sini. Perempuan itu pergi ke tempat itu, dia nak kencing, dia takut, tuan-tuan. Dia balik semula kepada lelaki itu. Lelaki tanya, dah kencing ke belum? Jawapannya sudah. Perempuan itu ditanya, apa yang kamu lihat? Dia kata, tak ada apa-apa. Kamu berbohong. Pergi kencing di situ. Dia pergi kali kedua pun dia tidak berani untuk kencing di situ, tuan-tuan. Dia balik semula kepada lelaki yang tergantung itu. Kamu dah kencing? Sudah. Apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Kamu bohong. Pergi. Untuk kali yang ketiga, akhirnya dia pergi dan dia kencing, tuan-tuan. Sebaik saja dia kencing di situ, dia melihat satu lembayung kelibat seperti seorang lelaki, seperti seorang mujahid, seorang yang balik daripada perang, tetapi dalam keadaan wajahnya kelihatan sayu, layu, seolah-olah orang itu kalah perang.
Apa berlaku tuan-tuan? Ni nampak lembayung itu, nampak kelibat itu, bayang-bayang itu keluar daripada diri menuju ke langit. Dia pun hairan. Apa ni? Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dia pergi semula kepada lelaki yang tergantung itu. Dan lelaki itu bertanya, kau dah kencing ke belum? Apa yang kau lihat? Jawapannya sudah. Dia pun menjawab, saya melihat sekian-sekian seorang lelaki seperti bayang-bayangnya, seperti orang yang kalah perang dan menuju ke satu arah dan wajahnya kelihatan sugul saja. Tuan-tuan, jawapan kedua orang lelaki yang tergantung itu baguslah tu. Untuk pengetahuanmu, yang kamu lihat itu merupakan imanmu yang sudah keluar dari dirimu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, orang belajar sihir itu akan menyebabkan iman keluar dari dirinya. Ini bahaya padah belajar sihir, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dia melihat rupanya lembayung, bayang-bayang yang kelihatan keluar daripada dirinya, lelaki yang macam ahli ataupun orang pulang daripada peperangan dalam keadaan kalah itu sebenarnya imanmu yang keluar daripada dirimu. Allahu Akbar. Sekarang apa saja yang kau kehendaki akan berlaku. Kau ambillah batu-batu itu, kau baling pun akan jadi pokok. Kau niat nak jadi apa, dijadi, kerana kamu telah belajar satu level sihir yang sangat tinggi. Allahu Akbar, Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Tuan, kisah ni panjang. Saya berhenti kat sini dulu bagi suspend. Tak. Masa dah nak tamat. Jadi kita sambung hari esok insya-Allah. Nantikan penjelasan lebih lanjut tentang kisah ni besok pagi Khamis. Saya nak cerita pada tuan-tuan, mudah-mudahan ada pengajaran bahawa bahaya belajar sihir ini. Kaitannya dengan ain, saya tak sempat nak sebut pagi ni. Dalam hadis Nabi SAW telah pun menyatakan, al-ainu haqqun. Walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathu al-ain. Nabi SAW menjelaskan bahawa pandangan mata yang jahat itu, yang merupakan kelebihan bagi orang tertentu itu, matanya boleh beri kemudaratan kepada orang, itu adalah benda yang benar. Kalau ada satu yang dapat mendahului takdir, maka tentulah mata yang jahat itulah yang mendahuluinya. Ini jadi kaitan dengan ayat yang kita bincangkan. InsyaAllah esok kita lanjutkan lagi. Kita berhenti kat sini dulu, beri ruang pada tuan-tuan perempuan untuk menyambung kerja. Terima kasih Asfani Ahmad. Terima kasih semua yang hadir. Jangan lupa tahu, kami nak pergi ke Uzbekistan pada bulan 8 nanti. Masih ada kekosongan. Jemput hadir siapa yang nak hadiahkan ayah ibu dia perjalanan bersama dengan kami, yang akan saya pimpin sendiri. Kita akan belajar dalam perjalanan kitab Adabul Mufrad tahu. Kitab oleh Imam Bukhari. Kerana Imam Bukhari ada banyak kitab karangan beliau. Kita akan menelusuri sejarah hidup beliau dan juga belajar kitab-kitab beliau secara mana yang sempat dalam perjalanan ini tadi. Ahlan wa sahlan semua yang nak pergi, masih ada kosongan, jom daftar segera bersama dengan Zahzan Travel. Bagi mereka yang nak pergi melakukan umrah bulan cuti sekolah nanti bulan 8 ke atas pun dah boleh start register. Jangan lambat tahu, nanti tempat dah penuh. Perjalanan bersama dengan Zahzan Travel, perjalanan penuh pengisian, bukan setakat pelancongan biasa. Perjalanan menambah kesuburan iman insya-Allah. Dan bagi tuan yang nak melancong ke negara-negara umat Islam macam Turki, macam Balkan, yang sebahagian besarnya merupakan negara umat Islam dahulu. Dan tuan nak pergi ke Baitul Maqdis, nak pergi ke Morocco, Spain, jom pergi bersama dengan Zahzan Travel. Kalau tuan-tuan ada kumpulan nak pergi, nak pimpin sendiri pun boleh berurusan dengan kami insya-Allah. Macam ada persatuan guru-guru besar, pengetua yang nak pergi, dan kumpulan mereka telah adakan, mereka join kami pun boleh, nak adakan grup sendiri pun boleh. Tuan ni, bagi tuan yang nak mendapatkan Habatus Sauda jenama Birka yang saya beritahu pada tuan-tuan kelebihan penggunaannya sebelum ni, ramai yang telah gunakan, yang tak boleh tidur malam akhirnya dan sakit gatal-gatal, enzima dapat baiki keadaannya. Bagi ibu yang menyusukan anak, tambah susunya, dapatkan Birka Habatus Sauda daripada Zahzan Travel ataupun daripada Telaga Biru. Dan bagi mereka yang nak memiliki tafsir bin Katsir, yang penting ini rujukan utama kita dan kuliah tafsir ni, tolong dapatkan daripada Ustazah Nuril Isau, guru kelas, ketua kelas kita yang rajin mencatat doa-doa, fakta-fakta dan nota-nota yang saya sampaikan. Juga yang belum join sahabat Ustazah Zahzan di Telegram, tolong berbuat demikian dengan pergi ke Telegram, betul join sahabat Ustazah Zahzan, kerana ada banyak faedah, nota, fakta yang dikumpulkan ke situ oleh Ustazah Nuril dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih. Kami saya SMS, cikgu kami saya di Singapura, Daud, Pak Jim, Musa, Mastura, sambal garing ikan bilis. Ada jual sambal garing ikan bilis ke? Mesti sedap, nanti kita beli, kita order. Saudara Abdul Aziz, terima kasih semua yang hadir. InsyaAllah pagi esok kita lanjutkan lagi cerita tentang wanita malang yang telah mempelajari sihir. Apa akibatnya?
bagaimana dia telah belajar dan dia telah kencing di tempat yang masukkan itu, lalu dia melihat lembayung keluar daripada dirinya, rupa-rupanya itu iman. Apa lanjutan kisah tersebut, tuan-tuan? Ya, 1 jam macam tak cukup. Panjang-panjang nanti penat dengar saya menyampaikan pun penat, tuan-tuan. Tuan-tuan lihat muka saya pun tuan-tuan tahu penat. Nanti kita sambung pagi esok, insya-Allah, ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, start kuliah kita ni tak menentu. Kadang-kadang pukul 7, kadang 7 suku, kadang 7:30 pun ada. Tapi pukul 8 kita berhenti. Oh, semalam ada bunyi ayam kokok pagi ni ayam cuti agaknya. Tuan-tuan, terima kasih tuan yang boleh kabar sekalian. Jumpa lagi pada waktu yang lain. Terima kasih yang telah travel bersama kami, Zazan Travel, dalam perjalanan-perjalanan tuan-tuan bersama dengan umrah ke, ada yang dah pergi Balkan bersama kami, Baitul Maqdis. Terima kasih kerana sokongan tuan-tuan. Tanpa tuan-tuan tak ke mana saya, tuan-tuan. Kenang daku dalam doamu. Terima kasih Suyati, terima kasih Cik Rohaya, Siti Tazila, semua umur iman. Teruskan kerja anda. Kerja adalah merupakan ibadah. Terima kasih Rihana, terima kasih insya-Allah boleh join. Tolong follow saya dekat TikTok, dekat Facebook, Insta. Kita juga dekat Facebook Zazan Travel, dekat Insta Zazan Travel, tag biru. Ya, dapatkan buku-buku yang bernilai. InsyaAllah pada hujung bulan ni, 25 bulan 5 ni, kita akan start kisah buku tau, dekat KLIBF, dekat WTC. Boleh join dekat Hall 3, lantai 3, Hall 3 Jadi join kami dekat kisah buku. Ada banyak buku yang baru, buku sekolah, buku latihan Quran, tafsir Ibn Katsir pun ada kami jual dengan harga menarik kat sana. Itu juga siapa yang nak join Telaga Biru Digital, belajar secara online, kuliah fardu ain, untuk anak-anak kita masih sekolah, belajar KBD, KBT. Alhamdulillah ada banyak bahan yang boleh kita kongsikan dalam perjalanan kita mencari ridha Allah, perjuangan kita mencari ridha Allah pada hari ini. Perniagaan yang saya dan tuan-tuan lakukan merupakan satu perjuangan sebenarnya. Perniagaan kita adalah kerana Allah, untuk Allah, kepada Allah, untuk umat. Mari sama-sama join Telaga Biru Digital. Yang akan kami buat launchingnya pada musim pesah buku, bermula daripada hujung bulan ni sampai awal bulan 6 di WTC Kuala Lumpur, Hall 3. Nanti join Terima kasih semua. Jumpa lagi pagi esok. Kita sambung cerita sihir pagi esok. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cinta Maria, terima kasih sahabat yang ada kat Facebook, yang setia, yang ada kat TikTok, yang telah sharing kepada orang lain. Halija, Fatihah, Fifa Rasul, terima kasih semua. Camelia, Hamidah, Mariani Saad, terima kasih semua. Ya Allah, ramai kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.